Qori kata Syekh Ibn Hajar. Syekh Ramli kata tak apa dah. Ringan sikit Syekh Ramli tuan-tuan. Alat kuliah nak bertolak ansur dengan siapa ni? Nak tolak ansur dengan orang yang dah belajar tetapi tak erti lagi tuan-tuan sebutan-sebutan dia. Tak tepat lagi sebutan-sebutan yang dipelajari. Tak apalah tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Ya. Okay, seterusnya. Sah dibilangkan 40. Sah dibilangkan 40 orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat itu daripada rukun Jumaat. Sah tuan-tuan. Dia anggap semua sekali tuan-tuan sebagai rukun Jumaat tuan-tuan. Wajib lah tu dia kata. Tak ada sunat. Pelik kok macam ni tuan-tuan. Tapi sah hak pegang macam tu sah. Sah dibilangkan 40 orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat itu daripada rukun Jumaat. Syaratnya dan sunatnya adalah wajib laku. Syarat pun wajib, sunat pun wajib. Tu dia. Dia pegang wajib laku. Hak sunat pun wajib. Hak wajib pun wajib. Ni. Maka orang macam ni dia kata masuk dalam kira 40 juga. Macam ni. Atas setengahnya wajib. Dia pegang atas setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Dengan tiada membezakan antara satu dengan yang lain sehingga menganggap yang wajib itu sunat pula. Dia boleh juga tuan-tuan dikira dalam 40 yang menganggap ada setengah dalam Jumaat ni ada hak wajib, ada hak sunat. Boleh terima lagi selagi mana yang sunat, selagi mana yang wajib itu tak turun kepada sunat. Yang sunat naik pada wajib, itu tak apa. Yang wajib turun pada sunat, itu tak boleh tuan-tuan. Pegangan. Tak boleh macam tu. Ni rukun kita kata sunat je. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Kalau hak sunat kita kata wajib, itu tak apa tuan-tuan. Boleh terima lagi tuan-tuan. Tapi kalau hak wajib kita kata sunat, itu tak boleh tuan-tuan. Kedua-dua syekh tersebut sepakat dalam hal ini. Syekh Ibn Hajar pun kata boleh. Syekh Ramli pun kata bagi orang yang berpegang dengan seperti mana yang disebutkan ini, maka ia dikira dalam lingkungan 40 tuan-tuan. Sekalipun dia ni tak boleh nak pecahkan hak mana satu sunat, hak mana satu fardu tuan-tuan. Dia anggap semua fardu laku tuan-tuan. Hak wajib laku, tak apa tuan-tuan. Seterusnya masuk tajuk lain. Sebelum masuk tajuk lain ada soalan, silakan. Tajuk seterusnya mengiringi sembahyang Zuhur selepas sembahyang Jumaat. Ada soalan? Soalan bulan lepas, bukan minggu lepas je, bulan lepas. Saya bukan di surau sini, di tempat lain lah. Saya selama ikut selama 10 tahun. Saya tengok imam tu masa dia sujud, dia nak naik pada sujud tu Allahu Akbar. Masa tu dia masih lagi sujud. Manakala imam makmum yang belakang ni dah berdiri. Macam mana? Okey. Faham tak lah? Faham. Saya faham dah tu. Maksud dia bunyi Allah Akbar tu sudah. Dia orang duduk sini. Dia sujud Ustaz. Masa dia kata dia sujud kan. Allahu Akbar. Dia belum bangun lagi. Tapi makmum belakang dah bangun. Okey. Macam mana dia punya? Okey. Macam mana pendapat? Yang pendapat ni kita nak cerita tuan-tuan, hak sepatut buat tuan-tuan. Okey. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Sebab tu orang nak jadi imam ni tuan-tuan bukan semangat semata-mata kan. Kalau semangat semata-mata tak jadi tuan-tuan. Semangat nak jadi imam tuan-tuan tak jadi tuan-tuan. Biar ilmu duduk depan tuan-tuan. Ilmu duduk depan tuan-tuan. Ilmu kita biar kita buat satu-satu perkara tu biar dengan ilmu tuan-tuan. Kalau kita buat dengan semangat semata-mata tuan-tuan, habis tuan-tuan. Macam mana macam tu? Imam tuan-tuan, isyaratnya tuan-tuan dengan pindah rukun tadi tuan-tuan dengan ucapan takbir intiqalah Allahu Akbar. Orangnya dekat mana? Orangnya masih dekat bawah sujud lagi. Lepas tu takbirnya dah ucap dah. Makmum pergi jalan dulu tuan-tuan. Imam dekat bawah lagi tuan-tuan. Macam mana macam tu? Yang makmum ni kan, imam ni Allahu Akbar tu biasanya jangan naik dah. Allahu Akbar. Kalau saya
Ya. Kalau saya pun fikir macam tu juga. Betul tak? Lelah kan? Ha? Imam lelah. Lelah. Oh. Kalau lelah kena bagi kat orang lain. Solat dia tak Ha? Solat sah tuan-tuan. Solat sah tuan-tuan. Cuma perbuatan tadi hukumnya makruh tuan-tuan. Tak sampai tahap batal solat lagi tuan-tuan. Ya kaedah tuan-tuan. Ni bagi imam lah tuan-tuan. Kaedah kita nak pindah rukun ni tuan-tuan. Dengan cara mana? Pertama sekali dengan cara lihat kita boleh tahu imam pindah rukun. Yang kedua dan utama sekali bukan dengan cara lihat, dengan cara dengar. Hak tu utama tuan-tuan. Kita dengar Allahu Akbar. Perbuatan makmum macam mana? Hujung akbar tu ra tu permulaan bagi makmum. Permulaan bagi makmum Allahu Akbar, bar ra tu, ra dalam akbar tu hujung bagi imam, permulaan bagi pindah rukun bagi makmum. Tapi makmum nak buat betul tak? Imam pula buat tak betul. Allahu Akbar, sudahlah bunyi Allahu Akbar dah. Makmum nak bangkit, tengok bangkit. Imam baru naik. Macam mana macam tu? Ketinggalan imam tuan-tuan. Lambat kereta api. Perbuatan tersebut tuan-tuan, hukumnya makruh tuan-tuan. Dan dalam masalah ni tuan-tuan, kalau kita kenal pasti tak ada orang lain dalam masa tu tuan-tuan, kecuali dia tuan-tuan. Dengan sebab apa? Kemungkinan dengan sebab lelah, dengan sebab lambat pergerakan dia, maka makmum kena lambatkan pergerakan sikit tuan-tuan. Lambatkan sikit pergerakan tuan-tuan. Tapi ala kulli hal imam kena buat perubahan dalam masalah ni tuan-tuan. Imam kena buat perubahan. Nak buat macam mana? Kena bangkit tuan-tuan. Bangkit dulu separuh, panjangkan pembawaan kita tuan-tuan. Pergerakan. Pindah rukun yang pendek, maka ucapan kita pun pendek tuan-tuan. Daripada qiyam turun pada rukuk panjang pendek tu. Pendek tuan-tuan pergerakan tu. Bunyi panjang pendek, bunyi pun pendek. Bunyi dia Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah pun pindah yang pendek tuan-tuan. Pergerakan yang sikit. Sami Allahu liman hamidah. Nak turun ke bawah, panjang tu. Panjang pergerakan kita tu. Turun tuan-tuan. Panjang sikit. Allahu Akbar. Panjang sikit. Lepas tu nak naik atas balik. Nak naik atas tuan-tuan. Daripada sujud yang kedua nak naik qiyam. Panjang kau pergerakan dia panjang. Panjang sikit bawa kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Panjang sikit, makmum pun faham jadi. Jangan pula nak duduk tasyahud awal kita pun Allahu Akbar. Imam di bawah, makmum dekat mana tu? Makmum duduk kat atas. Tambah-tambah makmum duduk mana? Tu makmum sebelah muslimat. Makmum hak lupa rakaat berapa orang tuan-tuan? Dia ikut je tuan-tuan. Ni isyarat panjang ni tuan. Bangun ni. Tengok-tengok, imam kat bawah, makmum kat atas. Ni imam mangkuk dia panggil. Jangan dia buat macam tu tuan-tuan. Kalau berlaku macam ni, makmum boleh tegur, tapi imam tak dengar, degil tak? Masih lima degil. Makmum ni lah, makmum ni. Betul ditegur lah, tegur, tapi berlaku juga. Tukar. Macam mana baik? Tukar. Contohnya. Tukar orang lain. Imam tu dia. Tu dah. Dia contohnya. Mesyuarat agung mesyuarat tergesa. Mesyuarat agung tergebar tuan-tuan. Tukar imam tu. Ni tegur tu boleh lah. Dia kena tegur lah. Sepatutnya memang kena tegur benda ni. Sebab salah dia tu bukan kalau berterusan tuan-tuan, ayo raja maaf tuan-tuan. Sebab benda makruh berlaku dalam solat ni tuan-tuan. Kalau berlaku tadi tuan-tuan, pindah rukun tadi tuan-tuan, jadi berambat. Imam dulu jalan tuan-tuan macam tu. Dalam keadaan secara tak sengaja tu, berlaku tuan-tuan, naik dulu tuan-tuan. Makruh perbuatan. Kalau berterusan makruh tu, makruh dalam solat ni sebenarnya mengurangkan pahala. Sila Ustaz. Ustaz Zainal. Sila Allah. Qala fi fartin al-Fatihah yaqina. Fi fartin sujud Allahu Akbar. Imam Abu Syu'aib al-Qushairi rahimahullah menyatakan bukan makruh tetapi berpisah antara imam dengan makmum. Tak ada dapat pahala jemaah. Putus.
Al-Imam Su'aib Al-Khushairi dalam kitab Al-Iqnam Natan Al-Jarimi. Wakana bab 130. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan maknanya perkara ni tuan-tuan. Perkara ni dalam masalah yang tadi ni, dalam masalah ustaz kita bagi respon tu dibantu kuliah kita bab ada ustaz sekali. Jadi ala kuliah ni tuan-tuan, kalau berlaku dengan tak sengaja tuan-tuan, kalau berlaku dengan cara sengaja tu dosa ustaz bagi. Batal solat kita tuan-tuan. Boleh menyebabkan batal. Tapi kalau berlaku secara tidak sengaja tuan-tuan, secara tak sengaja, kita bagi tahu. Kemudian kita berpegang kepada imam yang macam itu, al-jahdun la ilmun. Ya, jahil yang tidak berilmu. Bukan sekadar jahil, tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu jahil kan tuan. Atas sebab tu macam cadangan apa ni kita tadi nak buat semua orang agung semula tu. Sila. Tapi sini kau. Allah lah, saya pun tak tahu kan tak? Kat mana tu? Jawi yang nak mengatasi dia akan nanti. Tak boleh macam tu. Kita kena bagi betul-betul tuan-tuan. Tak melaka tak apa tuan-tuan. Tapi kalau dekat kita kena buat perubahan. Jangan kita biarkan benda macam tu tuan-tuan. Biarkan berterusan je macam tu tuan-tuan. Nanya jemaah tuan-tuan. Jemaah nanya, dia pun nanya tuan-tuan. Dia nanya tuan-tuan. Sebab tu saya bagi dah tahu tadi tuan-tuan. Kita nak jadi imam tuan-tuan bukan semangat semata-mata. Bukan kerana semangat semata-mata. Biar ilmu duduk depan tuan-tuan. Biar hukum hakam duduk depan kita tuan-tuan sebagai ikutan kita tuan-tuan. Jangan dengan sebab suara semata-mata tuan-tuan. Sebab tu syarat nak jadi imam tuan-tuan, pertama sekali orang yang paling faqih dan orang yang paling qori. Tuan-tuan. Faqih lagi qori tuan-tuan. Qori lagi faqih tuan-tuan. Kalau qori saja tuan-tuan, tak faqih boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Kalau macam tadi, walaupun dia dah betul baca Quran, tiba-tiba dia tak faqih kan. Ilmu fiqh dia betul ni dia kata, tak ada masalah. Berterusan dia buat. Tak boleh kan? Kita kena buat perubahan. Siapa buat perubahan? AJK. Jemaah kena buat. Kita yang lantik dan kita nak ikut kan? Kita kena buat perubahan kan? Takut-takut